Okey, baik. So, hari itu kita telah lihat berkaitan dengan latar belakang Perang Dunia yang Pertama, iaitu kita telah lihat tentang Perang Dunia Pertama yang telah berlaku pada tahun 1914 hingga 1918, dan juga kita telah lihat tentang Perang Dunia Kedua iaitu pada tahun 1939 hingga 1945. Okey. Dan okey, kita juga telah lihat tentang faktor tercetusnya Perang Dunia Pertama, iaitu pertama sekali tentang persaingan kuasa imperialis, kemudian juga yang kedua iaitu Pakatan Ketenteraan, dan juga kita telah lihat tentang krisis rantau Balkan. Okey, yang menjadi pencetus kepada Perang Dunia yang Pertama. Dan kita telah lihat juga tentang faktor percetusan ini daripada sudut detail dia, perincian dia, iaitu kita telah lihat persaingan kuasa imperialis disebabkan oleh perkembangan revolusi industri, dan kita telah lihat tentang mereka bersaing. Negara-negara imperialis ini bersaing untuk mendapatkan tanah jajahan dan juga untuk memperoleh bahan mentah serta memasarkan hasil-hasil industri masing-masing. Dan kemudian kita tahu bahawa perhasilan ini ataupun persaingan ini yang telah membawa kepada permusuhan antara kuasa-kuasa imperialis di Eropah, iaitu kuasa penjajah di Eropah. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua iaitu Pakatan Ketenteraan, di mana kalau kita lihat Pakatan Ketenteraan ini, pembentukan Pakatan Ketenteraan seperti Kuasa Tengah dan Pakatan Bertiga. Macam cikgu ajar gitu, macam mana nak ingat Perang Dunia Pertama, iaitu dianggotai oleh Kuasa Tengah dan juga Pakatan Bertiga. Pakatan Bertiga. Jadi kita dapat 5 kat situ kan. So itu untuk pengetahuan diri sendiri, bukan untuk dikongsi dengan rakan-rakan yang lain. Jangan tak pasal-pasal bergaduh pula. Dan kita lihat juga tak boleh lupa perkongsian tu kan. Best betul. Dan cikgu bagi idea. At least memudahkan kamu kan. Dia kan, orang sekarang kan benda-benda yang kontroversi tu yang menyebabkan diorang ingat. Kontroversi menyebabkan viral dan apa semua kan. Jadi konon-konon ambil idea tu lah kan. Tapi jangan Baik. Pakatan Ketenteraan, pembentukan Pakatan Ketenteraan seperti Kuasa Tengah dan Pakatan Bertiga, dan seterusnya. Ini menyebabkan ketidakstabilan politik yang berterusan di Eropah, dan oleh sebab itu senjata moden juga telah dihasilkan dan mereka telah bersedia untuk berperang. Dan satu lagi iaitu krisis rantau Balkan, di mana akibat permusuhan Austria-Hungary dan juga Serbia, dan berlakulah pembunuhan Archduke Ferdinand, iaitu putera mahkota Austria-Hungary, dan isterinya Sophie, yang menjadi kemuncak kepada krisis Balkan ini. Dan ini kita telah lihat tentang Perang Dunia Pertama. Inilah dia rantau Balkan, yang mana banyak disertai oleh negara-negara Eropah ni, iaitu di sebelah Eropah Timur termasuk Turki. So inilah dia kawasan tercetusnya Perang Dunia Pertama. Dan kita telah lihat tentang perisytiharan Perang Dunia Pertama. Dan inilah dia Perang Dunia Pertama. Ini peta menunjukkan lokasi Perang Dunia Pertama antara Kuasa Tengah dengan Pakatan Bertiga, di mana kita lihat di sini bahawa yang hijau tu ialah Kuasa Tengah. Obviously kita lihat Kuasa Tengah itu ialah di Jerman, Austria-Hungary, Bulgaria dan juga Empire Uthmaniyah. So di situ juga yang mungkin mencetuskan idea Kuasa Tengah. Maknanya Kuasa Tengah ni merujuk kepada negara-negara yang berada di bahagian tengah Europe. Bahagian tengah Europe. Manakala Pakatan Bertiga pula, kalau kita lihat, terdiri daripada Rusia, Perancis, serta Britain. Dan ini dibantu oleh Itali, Romania, Serbia, Greece, dan juga ada Britain dan juga Ireland serta Portugal. Itu Pakatan Bertiga. So yang putih itu adalah negara-negara berkecuali. Paling kesian kita tengok Switzerland lah.
tersepit di antara dua kuasa, tersepit di antara dua kuasa, kuasa tengah dan juga Pakatan Bertiga. Kesian Switzerland ya. Okey, baik. So itu kita telah lihat tentang berkaitan dengan Perang Dunia Pertama ini, kuasa tengah dan juga Pakatan Bertiga. Kemudian ini adalah tempat-tempat di mana berlakunya pertempuran, iaitu di Amiens, Marne, Verdun dan Caporetto. Itu kamu tak perlu ingat lah kan, tapi ini kita kata sebagai kawasan-kawasannya. Jadi orang tengah dua anjing bergaduh. Itulah. Switzerland orang tengah, kiri kanan ada dua ekor anjing sedang bergaduh. Boleh bayangkan macam itulah okey. Baik. Dan itu adalah sempadan pertemuan barat, dan juga kemaraan kuasa tengah, di mana kuasa tengah lah sebenarnya yang banyak melakukan pencerobohan. Di mana kalau kita lihat, Jerman telah menceroboh Perancis melalui Belgium. Begitu juga Austria-Hungary telah cuba menceroboh Rusia, Romania dan juga Serbia. Begitu juga Bulgaria telah menceroboh Romania dan juga Serbia. Austria ni speciality dia apa? Austria ni sebenarnya adalah dulu kerajaan-kerajaan yang kita kata kerajaan yang beraja. Tapi Austria ni sebenarnya terkenal dengan kawasan Eropah yang sangat cantik. Dia sama macam Switzerland. Tapi kalau disebut Austria ni, cikgu suka dengar dia punya komposer klasik mereka yang mencipta pelbagai jenis lagu. Dan antara lagu iaitu lagu yang bertajuk Blue Danube. Blue Danube. Dia punya lagu tu macam mana tau? Ten 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 ten. Itu mana? Ya, itu Austria tu. Cikgu, ini masih di Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama ke cikgu? Ya, betul. Tengah buat nota. Maaf Yeah. dah terlewat cikgu. It's okay. Minggu hari Khamis lepas saya tak dapat masuk. Ada masalah. Khamis lepas tentang apa cikgu? Kita dah masuk. Kita masih juga buat nota juga. Kita masih dalam dua kelas berturut-turut kita buat nota. Ya. Macam Wan cakap, macam pernah dengar. Memang lagu tu popular kot. Lagu klasik. Ten ten ten. Macam pernah dengar? Lagu tu. Itu sebenarnya ditulis. Ya, bukankah itu lagu slow-mo? Tak. Itu sebenarnya lagu daripada Johann Strauss. Johann Strauss tu adalah datang daripada Austria. Dia orang Austria. So itu dia orang punya speciality lah, iaitu dia orang menghasilkan lagu-lagu klasik. Cikgu, yeah. Mana notanya cikgu? Sabar. Baru masuk. Sabar. Kita nak masuk perang. Jadi masih tak ada nota lagi cikgu. Baru nak mula. Okey, baik. So, kita lihat di sini, inilah pihak dalam Perang Dunia Pertama yang mana kau tiba-tiba gelak kenapa Man? Shut up Man. Okey, baik. Perang Dunia Pertama. Okey. Lupa tutup. Okey. Kau ni kan masuk gelak. Okey, baik. Perang Dunia Pertama. Okey, kita ada kuasa tengah, di mana kuasa tengah disertai oleh Jerman dan juga Austria-Hungary. Okey, kemudian disusuli pula dengan Bulgaria dan Empire Uthmaniyah. Okey. Pakatan Bertiga pula disertai oleh mula-mula Britain, Perancis dan juga Rusia. Kemudian disokong oleh Serbia, Itali, Romania, Portugal dan juga Greece. Jadi inilah kita kata pihak-pihak dalam Perang Dunia Pertama. Ya, yang ini cikgu rasa lebih baik kamu salin supaya kamu tahu negara-negara yang dikategorikan sebagai kuasa tengah dan juga Pakatan Bertiga. Ya, silakan Man. Apa pula lagi soalan kau Man? Cikgu, masa Perang Dunia Pertama banyak empire dibubarkan kan cikgu? Ya, betul. Saya tanya, kenapa yang terlibat dan tak terlibat contohnya macam Portugis, kenapa empire Portugis dibubarkan cikgu? Jadi bubarkan pula.
Portugal sebenarnya dia tidak ada empire. Yang empire di sini yang terlibat, yang terbubar, kita kata yang terbubar sebenarnya adalah seperti Empire Jerman, okey, kemudian Austria-Hungary punya empire, begitu juga Uthmaniyah punya empire, dan juga Empire Rusia. So empat Uh, empire ini berpecah. jadi cikgu, Ah, Empire Portugis tu Empire kan? Portugis bukan empire. Portugis adalah orangnya. Portugal negaranya. Ah, okey. Yang dikatakan empire ni, okey, yang dikatakan empire ni apabila sebuah negara yang besar dengan kita kata sebagai pemerintahan beraja itu empire. Tetapi selepas Perang Dunia Kedua, tapi sebenarnya perpecahan itu berlaku bukan semasa perang, tapi berlaku selepas perang. Ya, selepas perang baru berlaku. Dan selepas perang itu berlaku kerana apa? Kerana rakyat, okey, setiap negara itu telah bangun untuk menentang pemerintahan raja-raja yang sedia ada. Kenapa mereka menentang? Kerana mereka merasakan bahawa raja-raja itu, pemerintahan beraja itu tidak mampu untuk mengekalkan keamanan. Dan buktinya iaitu semasa Perang Dunia yang Pertama, di mana Perang Dunia Pertama semua rakyat tak puas hati sebab mereka mengalami kebuluran, mereka mengalami kesukaran hidup semasa perang. Jadi itu yang menyebabkan mereka menentang pemerintahan beraja. So pemerintahan beraja itu telah pun dibubarkan. Itulah yang berlaku. Jap, cikgu nak salin. Sila. Sila. Kalau nak salin sila. Dah salin tulis dah. Ah, Buat tu macam tu ya. Maknanya pihak dalam Perang Dunia Pertama iaitu dua kumpulan, kuasa tengah dan juga kuasa Pakatan Bertiga. Kemudian kamu mentionkan siapakah negara-negaranya. Itu penting. Sebab soalan memang soalan ada tanya. Okey? Siapakah atau negara manakah yang terlibat dalam kuasa tengah? Dan negara manakah yang bergabung dalam Pakatan Bertiga? Memang ada soalan itu dalam peperiksaan SPM. Sebab itu, cikgu minta kamu untuk salin sebenarnya. Okey, bagus. Dah salin, yang dah salin boleh salin. Edlina pun dah, yang dah salin tulis dah okey. Untuk ya. Dah. Faisal Azhar pun dah, Zarif pun dah. Baik, bagus. Safia pun kata dah, bagus. Baik. Alright. So Hanan pun dah. Baik. Dah baik. Cikgu, Ya. kenapa Amerika tak ada dalam Pakatan Bertiga, cikgu? Amerika dia lambat masuk. Amerika selepas 3 tahun peperangan ini berlaku baru dia datang. Baru dia masuk. Sebab itu dia lambat masuk. Ujung-ujung nak habis baru dia masuk. Tang corner dia masuk. Tang corner pun boleh. Okey. Baik, kita terus kepada slide seterusnya. Iaitu kita lihat. Ini adalah kita kata flow. Flow Perang Dunia Pertama. Jadi flow Perang Dunia Pertama ni kalau kita kira ada berapa? Ada 8 kotak. So dengan setiap tu ada arrow dia. So kamu standby untuk ruangan yang besar. Kamu boleh gambarkan dia punya ada 8 kotak. Maknanya 8 flow. So apa yang berlaku? Peristiwa Perang Dunia pada tahun 1914 hingga 1918, di mana kalau kita lihat pertama sekali, cikgu syorkan untuk tarikh itu tak perlu. Tarikh itu tak perlu, tapi kamu hanya terus masuk kepada dengan sokongan Jerman, Austria-Hungary mengisytiharkan perang terhadap Serbia. Itu yang mula-mula. Dan ini berlaku selepas pembunuhan Archduke Franz Ferdinand. Selepas pembunuhan tu, jadi iaitu Raja Austria-Hungary ini telah berjumpa dengan Jerman, dan Jerman menyatakan
Jerman akan memberi sokongan kepada Austria-Hungary. Maka Austria-Hungary berasa kuat dengan sokongan yang diberi oleh Jerman. Maka Austria-Hungary telah isytiharkan perang terhadap Serbia. Ya Alip, silakan Alip. Okay. So itu penting. Dan cikgu syorkan kamu salin sebab apa? Sebab percayalah, okay, setakat ini cikgu dah tanya ke pelajar-pelajar daripada form 2, form 3, okay, kemudian form 5, okay, mereka dah mulakan PDPR. Kemudian cikgu-cikgu diorang cakap apa? Mula-mula sekali, okay, tolong buat nota. Jadi, okay, kalau kamu dah buat nota yang cikgu beri ni, bermakna kamu tak perlu lagi nak buat nota. Kamu just ambil sahaja dan persembahkan kepada guru kamu, atau kamu boleh tulis semula dalam buku latihan kamu. So ini membantu kamu untuk buat nota. Okey. Baik. So dengan sokongan Jerman, Austria-Hungary mengisytiharkan perang terhadap Serbia. Kemudian pada 30 Julai 1914, 2 hari kemudian, bantuan ketenteraan diberi oleh Rusia, okey, untuk mempertahankan Serbia. Maknanya di sini, okey, adik guru saya, dan kita sudah tak fokus pun dalam kelas. Adik guru saya macam mana tu? Adik guru saya ke guru adik saya? Okey. Macam mana tu Faribah? Guru adik saya dah tak buat kelas Google Meet. Dia orang kata student tak fokus pun dalam kelas. Rugilah sebenarnya. Baik. So, bantuan ketenteraan diberi oleh Rusia untuk mempertahankan Serbia. Maka, pada 1 Ogos 1914, perang diisytiharkan oleh Jerman terhadap Rusia. Kenapa perang Jerman terhadap Rusia? Kerana Rusia telah memberi sokongan kepada Serbia dan Jerman telah memberi sokongan kepada Austria-Hungary. So, Jerman telah mengisytiharkan perang terhadap Rusia. Dan seterusnya, selang 2 hari kemudian, kalau kamu perhatikan betul-betul, tarikh-tarikh itu, dia semua selang 2 hari. 28, 30, 1 Ogos, 3 Ogos. Dan kemudian, perang diisytiharkan terhadap Perancis oleh Jerman. Maknanya Jerman isytiharkan perang terhadap Perancis. Kerana apa? Kerana Perancis menyebelahi Rusia. Perancis pula menyebelahi Rusia. Dah ada 3. Mula dengan Serbia, Rusia, kemudian Perancis. 3 di pihak Pakatan Bertiga. Okey. Dan masih lagi di kuasa tengah, iaitu hanya 2, iaitu Jerman dan juga Austria-Hungary. Baik. Kemudian Jerman menceroboh Belgium. Okey. Pada hari yang sama, Jerman menceroboh Belgium untuk menyerang Perancis. Bukan main-main Jerman ni. Dia menyerang Belgium. Menyerang Perancis untuk melalui Belgium. Dan kemudian pada 4 Ogos, selang sehari kemudian, Britain menyertai Rusia dan Perancis memerangi Jerman. Maknanya Britain pun isytiharkan bahawa mereka akan memerangi Jerman juga. Why? Kerana dia kata Belgium itu sebuah negara yang neutral tetapi telah dicerobohi oleh Jerman. So Britain tak puas hati. So Britain pun joinlah Rusia, Perancis dan juga Serbia dalam pakatan ataupun dalam pakatan bertiga. Baik. So dengan itu, itu bulan Ogos. September tak ada apa-apa. Oktober, bulan Oktober tahun yang sama, Empire Uthmaniyah pula menyertai peperangan ini dengan memihak kepada kuasa tengah. Maknanya memihak kepada Jerman dan juga Austria-Hungary. Pada Oktober. Dan pada Mac 1915, setahun kemudian, bukan setahun lah, lebih kurang dalam Oktober, November, Disember, Januari, Februari, Mac, 5 bulan kemudian. 5 bulan kemudian 1915, pada Mac 1915, Itali pun menyertai Perancis, Britain dan Rusia dalam Pakatan Bertiga. Maknanya Pakatan Bertiga dah ada 4 dah, 5. Bermula dengan Serbia, Perancis, Rusia,
Britain, dan the latest one Italy. Okay, dah 5 dah. Bulan Mac 1915. Kemudian kalau kita lihat di sini, okay, kita lihat pada April 1917, lebih kurang 2 tahun kemudian, Mac 1915 hingga Mac 1916 masih lagi berperang. Mac 1916 hingga Mac 1917 masih lagi berperang. Tetapi April 1917 barulah peperangan itu disertai oleh Amerika Syarikat, yang mana Amerika Syarikat juga memihak kepada Pakatan Bertiga. So ini yang dikatakan peristiwa Perang Dunia yang pertama. Dia punya flow dia. Okay. Baik. Boleh salin nota ini untuk pemahaman kita bersama. Ya. Kenapa? Okey, dalam periksa nak tulis British ke Britain. Okey, sebaik-baiknya boleh tulis Britain. Sebab British tu merujuk pada orang dia, Britain tu merujuk pada negaranya. Ya. Amerika tu hipokrit kan bila Amerika kata yang Russia ni jahat, when both of them are equally bad kan. Kenapa Pakatan Bertiga ramai sangat? Okey, Pakatan Bertiga ramai sangat kerana Pakatan Bertiga ini merasakan bahawa Perancis, Britain dan juga Rusia, mereka adalah sekutu daripada dulu. Maknanya mereka dulu ni memang berkawan baik daripada dulu lagi. Jadi sudah tentulah mereka akan menyokong negara-negara yang menjadi rakan mereka. Jadi itulah punca utama. Dan satu lagi, kita tahu bahawa peperangan ataupun Pakatan Bertiga ini dikuasai oleh negara-negara yang hebat dalam imperialisme, seperti Britain, seperti Perancis, yang memang mereka ni hebat-hebat dalam menjajah negara lain. Jadi sebab itu ramai yang menyertai Pakatan Bertiga. So Amerika tu hipokrit bila Amerika kata yang Russia ni jahat when both of them are equally bad. Baik, sebenarnya Amerika ni sebenarnya, untuk pengetahuan kamu, cikgu pause dulu lah, nanti kontroversi. Tadi dah record, lepas tu cikgu pause. Ni resume balik. Baik, selepas kita habis nota ini, selepas berakhir Perang Dunia Pertama ni, kita akan tengok perjanjian, iaitu perjanjian persidangan damai di Paris dan juga perjanjian Versailles, dan kesan-kesan dia. Dan selepas itu kita akan lihat satu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan apa yang berlaku selepas tamat perang, iaitu selepas tamat Perang Dunia Pertama berlakulah apa yang dipanggil sebagai The Great Depression. Kita akan tengok The Great Depression, maknanya krisis ekonomi yang terburuk dalam sejarah dunia. Nanti kita akan tengok. Baik. Kalau dah siap, balik bagi tahu cikgu akan next slide. Sila. Baik. First of all, cikgu nak ucapkan mohon maaf. Sebab cikgu memberikan nota seperti ini kerana cikgu yakin bahawa nota sebaik-baik nota adalah bukanlah nota yang kamu terima print dan baca, tetapi nota yang paling baik ialah nota yang kamu salin. Jadi kenapa dia baik? Kerana bila kamu salin nota, kamu akan ingat. Kalau kamu tak salin, memang tak ingat. Jadi cikgu gunakan metod ini dalam tahun 2022 ni supaya kamu lebih mudah ingat, dan juga itu akan membantu kamu untuk menghadapi peperiksaan. Jadi teknik dia agak menyusahkan, maknanya mungkin agak menyusahkan kamu sebab kamu kena salin. But then ingat dia punya prinsip ini, prinsip orang Melayu, iaitu
Berakit-rakit ke hulu. Ya. Ingat macam ni je Faribah. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, tak apa. Bersakit-sakit dahulu, tapi akan bersenang-senang kemudian. Ingat yang tu. Bersakit-sakit dahulu, tak apa. Sakit-sakit dahulu, tak apa. Susah-susah dulu, tak apa. Tapi masa depan akan menjadi senang. Yes. Betul. Bagus Faribah. Azam tu yang cikgu puji. Bagus. Okay, bagus Faribah. Teruskan azam itu ya. Nak berjaya dalam tahun ni. Yes. Okay. Dan bukan apa, kita boleh kita tahu. Kadang-kadang korang tak tahu tau, sebenarnya dalam diam kan, kadang-kadang bila mak ayah kita tengok result kita yang tak cantik, result kita yang tak baik kan, yang tak best kan, sebenarnya dalam diam kadang-kadang mak kita nangis tau. Kadang-kadang dalam diam mak kita sedih tau. Dalam diam mak kita rasa betul. Ya. Okay. Jadi kita usahakan supaya kita berubah, supaya kita tak nak tengok mak kita nangis lagi, tak nak tengok ayah kita nangis lagi, tak nak tengok, tak nak. Okay. Jadi kita cuba untuk berubah menjadi lebih baik. Ya. Baik. Okay, dah dapat berhayal Perang Dunia yang pertama. Kita boleh teruskan. Okay. Belum tunggu jap. Belum. Okay, silakan Wan, silakan Faribah. Sambil-sambil tu cikgu boleh minum kopi kejap. Minum kopi. Habis kelas ni pukul 6 je lagi. Bersiaplah cikgu untuk berjoging lah pula. Cuaca pun elok. Berjoging lah. Berjoging keliling kawasan. 5 kali round dapatlah 3.5 km. Jadilah kan. Okay. Oh ya, untuk pelajar-pelajar macam kamu semua ni, okay, hati-hati sila jaga kesihatan. Jangan asyik tidur je. Ada masa pergilah jogging. Pergilah workout sikit kan, bagi badan cergas. Nak main bola tapi takut hujan. Oh ya ke? Okey. Baik, masa nak jogging tu lah dia hujan cikgu. Itu memang betul. Tapi semalam kan, cikgu tunggu hujan berhenti. Hujan agak-agak dah berhenti, ada sikit-sikit lagi, turun jogging. Cikgu jogging almost hari-hari ya. Almost hari-hari jogging. Sebab dah tua kan. Bila dah tua ni, kita kena tahu diri kita ni kena lebih aktif untuk mengekalkan kesihatan, insyaAllah. Okay. Baik, kita teruskan untuk slide seterusnya. Bila dah berakhir Perang Dunia Pertama ini, okay, kita lihat apa yang berlaku, iaitu Persidangan Damai Paris. Okay, Persidangan Damai Paris ini diadakan pada 18 Januari 1919. Faribah, kamu hiking kat mana? Dekat Bukit Dinding, dekat dengan Wang Semaju. Oh ya, Bukit Dinding. Hati-hati ya, licin situ. Licin kat situ. Baik. Persidangan Damai Paris diadakan pada 18 Januari 1919. Dan juga kita lihat apa tujuan persidangan ini. Persidangan ini adalah bertujuan untuk bincangkan syarat perdamaian selepas perang. Maknanya syarat perdamaian ni maknanya apa? Syarat-syarat supaya kita kata sebagai peperangan itu tidak lagi berlaku lah. Dapat menghindarkan diri daripada peperangan yang seterusnya berlaku. Okey. Baik. Dan ini memastikan supaya Jerman tidak lagi menjadi ancaman kepada keamanan di Eropah. Kamu tengok dalam persidangan damai Paris macam ni pun, diorang menyalahkan, iaitu menyalahkan Jerman atas peperangan yang telah berlaku.
Jadi ini menunjukkan bahawa mereka merasakan bahawa sebenarnya Jerman lah yang sebenarnya punca kepada peperangan tersebut. Salahkan Jerman sebab Jerman kalah, cikgu. Ia lebih kurang lah. Diorang kalahkan Jerman, dan mereka salahkan Jerman kerana apa? Kerana Jerman yang melakukan serangan terhadap negara-negara lain. Memulakan serangan terhadap negara-negara lain. So itu punca utama lah sebenarnya kenapa mereka menyalahkan Jerman itu sebenarnya. Okey, ambil yang 3 tu saja. Baik. Kemudian, okey, cikgu teruskan Okey, baik. So kita lihat okey. Persidangan damai Paris. Belum. Belum. Sorry. Okey. Belum. Silakan. Silakan. Ya, saya. Apa yang berlaku semasa Great Depression? Sabar. Nanti kita akan tengok. Nanti sebelum kita masuk Perang Dunia Kedua kan belajar dulu Great Depression kan cikgu. Ya, betul. Tapi dalam buku sejarah kita tak ada cerita bincangkan pasal The Great Depression. Tak ada. Tak. Tak ada. Tak ada. Memang tak ada. Tapi ini kita nak selitkan supaya as a pengetahuan lah. As a pengetahuan. Kenapa tak salahkan Austria-Hungary? Okey, bagus soalan Farisyah Azhara ni. Okey, kenapa dia tak salahkan Austria-Hungary? Kerana kalau kita lihat, Austria-Hungary isytiharkan perang terhadap Serbia aja. Tapi Austria-Hungary dia tidak isytiharkan perang terhadap Perancis, terhadap Rusia. Tak. Tapi Jerman ni yang backup Austria-Hungary, Jerman ni yang isytihar perang terhadap Rusia, terhadap Perancis, terhadap Amerika. Jadi mereka nampak bahawa dia kata apa, kita kata sebagai antagonis. Antagonis dalam Perang Dunia Pertama ini adalah Jerman. Antagonis, villain lah. Antagonis, watak yang bertentangan. Cikgu. Ya. Boleh saya tanya tentang soalan Perang Dunia Kedua yang saya tak tahu langsung. Okey. So secara spesifiknya Thailand dia tak dijajah kan cikgu dalam Perang Dunia Kedua. Malah dia terlibat tapi dia tak berperang kan. Tapi sekarang saya baca dalam buku Laksana Andan tu ada satu peperangan di antara Jepun dengan Thailand. Dekat lapangan terbang. Betul ke cikgu? Okey, baik. Sebenarnya kedatangan Jepun ke Thailand sebenarnya telah disambut oleh pemerintah Thailand. Untuk apa? Untuk pemerintah Thailand sebenarnya cuba menghindarkan diri daripada berkonflik dengan Jepun. So sebab itu kalau katakan berlaku peperangan tu sebenarnya tidak ada maklumat tentang itu, tapi mungkin ada kot. Tapi saya yakin cikgu tidak, sebab Thailand dia lebih sayangkan rakyat dia, maka dia sanggup untuk memberi kerjasama dengan kuasa imperialis seperti Jepun ini, okey untuk mengelakkan daripada negaranya atau rakyatnya dijajah oleh Jepun. Betul, memang betul. Tapi memang boleh berlaku, memang pernah berlaku peperangan lah cikgu. Dia macam peperangan selama 8 jam je. Tentera Thailand menyerah. Ya, betul. Yang berlaku tu cikgu. Ya, memang kalau ada pun memang ada sikit lah, memang ada sikit. Tetapi kemudian pemerintah Thailand ataupun pemerintah Siam tidak meneruskan agenda peperangan itu sebab mereka lebih suka untuk bekerja sama. Supaya tak nak menyusahkan rakyat mereka lah sebenarnya. Itu matlamat dia. Dan cikgu, kenapa Jerman, seperti kita tahu Jerman dia ada peluang untuk teruskan ekspedisi dia yang boleh masuk ke Asia kan cikgu? Okey. Tapi kenapa Jerman pilih tak nak menyerang Turki, tak nak menyerang Turki? Adakah ini sebabkan Turki pernah join diorang masa Perang Dunia Pertama? Maklumlah Turki kan kalah juga. Ya, sebenarnya sebab Turki sebenarnya adalah sebahagian daripada dia punya partner dia. Jadi sebab itu Jerman tidak menyerang Turki dalam Perang Dunia yang kedua sebenarnya. Tidak. Dan Turki pada waktu itu sebenarnya telah pun mengalami zaman pemodenan di mana
telah dibawa oleh Mustafa Kemal Atatürk tu. Jadi Turki tidak lagi ada pemerintahan beraja. Jadi Jerman tidak lagi menjadi satu kita kata ancaman kepada Turki. So that's why Jerman pun tak menyerang Turki. Jerman sebenarnya dia menyerang untuk dapatkan balik tanah-tanah dia yang telah dirampas semasa Perang Dunia Pertama ni. Semasa perjanjian Versailles. Jom kita tengok perjanjian Versailles tu ya. Iaitu perjanjian tu yang ini. Jerman ni busybody ke? Tak, Jerman ni sebenarnya nak tunjuk kekuatan dia sebenarnya. Dalam persidangan damai ni juga, kita lihat Woodrow Wilson, iaitu Presiden Amerika Syarikat ini mencadangkan deklarasi. Untuk pengetahuan kamu, deklarasi itu ialah declaration ataupun perisytiharan 14 perkara sebagai asas perdamaian. Dia kata apa? Kalau nak negara dunia ni damai, 14 perkara ni kita kena isytiharkan dan kita nak semua negara dunia kena ikut. Okey. Dan ada 14 perkara tapi tak mentionkan 14 perkara tu. Tetapi secara umumnya dua prinsip utama iaitu penentuan nasib negara oleh rakyat sendiri. Maksudnya kalau negara-negara yang kuasa-kuasa imperialis ni pergi jajah, contohnya macam British menjajah tanah Melayu. Jadi kalau nak keamanan dunia, asas perdamaian, kamu kena lepaskan tanah jajahan itu kepada penduduk tempatan. Biarlah penduduk tempatan itu menentukan nasib negara mereka sendiri. So itu prinsip yang pertama. Penentuan nasib negara oleh rakyat sendiri. Dan juga sempadan negara mesti berasaskan bangsa. Selagi ada bangsa Melayu, itulah dikatakan tanah Melayu. Ya, betul, memang Hairun Sani, memang sempadan negara berasaskan bangsa ni sebenarnya kan, kalau Barat dibuat perjanjian ni sebenarnya dia sebenarnya atas kertas je. Atas kertas je. Tapi sebenarnya sebaliknya, mereka kadang-kadang tak ikut pun. Itu kelentong. Dia macam ni lah Hairun ni, iaitu kalau katakan sekumpulan pengawas sekumpulan pengawas, mereka buat undang-undang baru. Sekumpulan pengawas buat undang-undang apa? Siapa yang masuk lambat, pintu pagar akan ditutup, maka kalau nak masuk kena denda RM1. Contoh. Contoh Jadi diorang buat undang-undang itu. Kemudian tiba-tiba pada hari itu ada juga pengawas yang datang lambat. Bila pengawas datang lambat, ni kena bayar denda ni. Takkan tak boleh. Kan, kena RM1. Aku tak ada RM1 lah. Kau ni kan. Yelah. Buka pintu bagi masuk. Yelah, lain kali jangan buat. Ikat. Kunci balik. Maknanya apa? Mereka yang buat undang-undang, mereka juga yang langgar. Itu contoh Contoh, pengawas tu contoh lah. Maknanya di sini, diorang yang buat undang-undang, diorang juga yang langgar. Serupa je. Ada bau pecah amanah. Ya, betul lah tu. Keluarga SPRM. Saya sebagai pengawas tak sampai hati nak denda atau terusan pelajar. Saya rasa lagi rasa bersalah tengok budak seleki masuk sekolah lambat. Baik, sebenarnya dia begini Faribah. Ketegasan tu perlu. Tetapi ketegasan tu mesti dengan budi bicara. Iaitu jangan terus denda, tapi mulakan dengan nasihat. Kemudian bila dah nasihat, kemudian kalau berlaku lagi, berikan amaran. Selepas amaran pertama berlaku lagi amaran yang kedua ataupun amaran terakhir. Dan selepas amaran terakhir buat lagi, barulah kamu tulis nama. So itu cara dia. So ada dia punya budi bicara kat situ. Jangan terus je kan, kau lambat. Ni saya first time ni, kau lambat terus. Jangan macam tu. Kena ada budi bicara. Ya, betul Faribah, betul. So kita kena budi bicara lah. Itu penting. Ya. Susah jadi prefect ni sebenarnya, tapi dia melatih kita untuk bergaul dengan cara yang betul kepada orang ramai. Dah siap persidangan damai Paris? Kita nak teruskan. Siap. Kejap. Kita tengok siapa yang ada. Haras Zuhair, ada tak Haras? Haras Zuhair ada? Ada Terkejut.
Terkejut nama dipanggil ya. Ada Ras? Okey, baik. Okey, so kita akan teruskan. Okey, baik. Baik, kita teruskan. Okey, ini deklarasi dia. Sekejap, korang tak dengar korang tak dengar kan? Sekejap, cikgu kongsikan balik. Okey, video ini. 8 of the 14 points were aimed at resolving specific territorial issues among the countries involved in combat and securing borders and statehood for Italy, the Turkish part of the Ottoman Empire, Poland, and Austria-Hungary. 5 points covered general principles for a peaceful world: open treaties and agreements, freedom of the seas, free trade, reduction of armaments, and adjustment of colonial claims to land. These were all based on the principles of self-determination, the idea that nations should have the right to govern themselves without interference from other countries. The 14th and most influential point proposed that countries form an alliance to guarantee the political independence and territorial integrity of great and small states alike. The 14-point speech reflected a tradition of diplomatic idealism that would come to define Wilson's presidency. But how did that idealism translate into action? Well, most of Wilson's points were never fully realized. But one point in particular would have a big impact on the Treaty of Versailles and the end of World War I. When the Allies met in Versailles to create a treaty to end the war, they were less interested in Wilson's idealistic vision and more interested in regaining what they had lost and punishing Germany. To Wilson's disappointment, the points were barely integrated, and only to the benefit of the Allies. Most of them weren't actually adopted or honored by anyone after the treaty was signed. However, the 14th point was incorporated: the creation of a world organization providing collective security. This would later be known as the League of Nations. Ironically, despite a campaign from Wilson, the US never actually joined the League of Nations. Wilson foreshadowed that without American membership in the League, there would be another world war within a generation. Okey. Baik. Di sini kita lihat iaitu kalau kita lihat ianya berkaitan dengan deklarasi 14 perkara. Dia mentionkan tadi bahawa dalam deklarasi 14 perkara tu ada 14 perkara, okey, iaitu mereka membentuk satu pertubuhan untuk persahabatan semua negara. Kemudian okey, untuk menyekat kebebasan daripada sudut di laut dan juga di darat dan sebagainya. Namun begitu dia mentionkan juga sebenarnya, okey, perkara Woodrow Wilson ni sebenarnya banyak negara-negara yang tak ikut. Kerana apa? Kerana masing-masing negara-negara yang terbabit dalam Perang Dunia Pertama ni, mereka lebih untuk apa tahu? Untuk dapatkan balik apa yang mereka hilang. Seperti tanah jajahan, kemudian mereka nak dapat balik pampasan, dan mereka nak menyalahkan kepada Jerman semata-mata dalam Perang Dunia Pertama. Tapi bagusnya, walaupun begitu, perjanjian Versailles itu telah menjadi punca kepada pembentukan Liga Bangsa-Bangsa ataupun League of Nations. So itulah dia. League of Nations tu nanti kita akan tengok. So kalau kita lihat di sini, perjanjian Versailles. Ini perjanjian Versailles ditandatangani. Boleh ambil title perjanjian Versailles sebenarnya disebut Versailles. Ditandatangani antara Pakatan Bertiga dengan Jerman semata-mata. Pada 28 Jun 1919. Dan juga kalau kita lihat, berdasarkan perjanjian ini, Jerman kena buat apa? Jerman kena bertanggungjawab dalam kemusnahan akibat perang. Satu. Kemudian juga membayar pampasan kepada Pakatan Bertiga. Dua. Kemudian mengehadkan saiz angkatan tentera. Tak boleh besar-besar, kena kecilkan. Dan juga menyerahkan wilayah dan tanah jajahan kepada Pakatan Bertiga. 4 perkara. Kena bertanggungjawab,
terhadap kemusnahan akibat perang, membayar pampasan kepada Pakatan Bertiga, hadkan saiz angkatan perang dan juga kena serahkan wilayah dan tanah jajahan kepada Pakatan Bertiga. Uish, bak kata orang Melayu apa patutnya, sudah jatuh ditimpa tangga. Itulah dia. Ya, sudah jatuh ditimpa tangga. Itulah dia. Okay. Kau kena. Kita kata kau kena ya. Jadi boleh ambil maklumat ini, okey, untuk kita lihat kembali. Okey. Sebenarnya tak. Sebenarnya Versailles itu sebenarnya adalah terletak di France. Okey, macam cikgu cakap, Versailles sebenarnya adalah sebuah kawasan yang mana dulu terkenal sebagai tempat yang paling busuk di Perancis, dengan sistem perparitannya, dengan sistem kumbahannya yang tak terurus, dan juga habit penduduk yang membuang najis merata-rata. Okay, sehingga dikabarkan sungai dia memang langsung tak boleh guna. Ini kita kata sebagai toxicated. Sungai dia toxicated langsung. Dan di situlah Versailles itu, di Versailles itulah dijadikan tempat untuk melakukan perjanjian Versailles itu. Okay. Lepas tu inflasi. Tak. Bukan inflasi Hairul Zani, tapi lepas tu adalah bukan inflasi tapi kemelesetan ekonomi. Okey. Siapa yang korang dah confirm dah ambil subjek apa? Tak. Sekarang ni Wan dah jadi besar. Dah. Okey. Dah jadi besar. Angkatan terjemahan. Ada siapa kat sini yang ambil ekonomi ya? Siapa-siapa yang ambil ekonomi, okey, kelas ekonomi cikgu. Tapi pindah sekolah lepas tu tak tahu. Okey. Siapa-siapa yang ambil ekonomi, cikgu ada buat kelas ekonomi pada setiap hari Rabu pukul 5 petang bermula pada bulan April nanti. Dan ekonomi subjeknya jangan risau, memang best. Okey. Tentang mengkaji bagaimana gelagat manusia membuat pembelian. Buat pembelian ya. Okey. Cikgu buat kelas sains tak? Tak adalah Farisha, cikgu tak buat kelas sains. Cikgu hanya buat kelas sejarah dan juga ekonomi sahaja. Kan? Kalau cikgu ni boleh buat kelas sains sambil buat kelas sejarah, lepas tu buat kelas ekonomi, lepas tu buat kelas akaun, lepas tu buat kelas sains, melampau sungguh cikgu kau ni. Kan? Semua subjek kena mengajar, melampau sungguh. Tak adalah kan. Cikgu. Ya. Yeah. Dalam Perang Dunia Kedua, negara apa yang paling suffer paling teruk cikgu? Suffer. Yeah. Kalau kita kata negara yang paling teruk suffer sebenarnya adalah Jepun lah. Sebab kerana gugurnya bom atom itu menyebabkan kematian hampir 100,000 dan juga kemusnahan secara besar-besaran, dan juga kesan daripada radioaktif tu bertahun-tahun lamanya ada di Jepun. Jadi memang suffer teruk lah. Cikgu, adakah bandar Fukushima dan Nagasaki tu dah boleh digunakan? Boleh dah. Dah bangun dah pun, dah maju. Tapi cikgu, bukan cikgu bagi tahu, bukan ke memang radioaktif kita belajar kan, memang cikgu pun bagi tahu tadi radioaktif kan bahaya. Kenapa boleh didirikan bandar juga cikgu? Ya, sebab sebenarnya bila dah musnah tu, selepas beberapa tahun kemudian kesan radioaktif tu mula hilang lah. Kesan radioaktif tu boleh hilang, tapi dia ambil masa. Jadi bila dah hilang kesan radioaktif tu, maka barulah mereka bina semula bandar-bandar Hiroshima. Baik, cikgu, ekonomi ni macam sejarah ke? Ada fakta, konsep dan fakta tak ada. Sebab dia bukan sejarah, tapi ekonomi ni banyak konsep. Faham konsep senang nak jawab. Tak faham konsep memang susah nak jawab. Kena faham konsep. Apa itu inflasi sebenarnya? Apa itu kemelesetan ekonomi sebenarnya? Kalau faham tu senang.
Okey, Alif tanya, kalau Jepun tak dibom dengan bom atom tu, negara mana yang akan mengalami kerosakan yang paling teruk waktu Perang Dunia? Okey, kerosakan yang paling teruk pada waktu itu adalah Jerman sebenarnya. Jerman sebenarnya lah. Cikgu. Kenapa Rusia tak paling teruk, cikgu? Bukan kadar kematian dia orang paling tinggi? Kadar kematian dia orang paling tinggi. Tapi kemusnahan tu berlaku hanya di sebahagian Rusia yang menghadap Eropah. Rusia besar. So Rusia, bahagian Rusia yang lain tak ada jejas apa-apa pun. Jadi kita nak kata Rusia tu sebenarnya mengalami kemusnahan yang teruk pun tak juga, sebab mereka boleh bangun dengan dengan kerajaan yang baru di bawah Vladimir Lenin, dengan konsep komunis mereka. So boleh je kan. Jadi sebab itu kita tak kata dia antara yang teruk, tapi tak seteruk Jepun lah sebenarnya. Cikgu ekonomi tu ada tak calculation? Ada sikit calculation. Cikgu ekonomi tu dengan bisnes sama je kan. Ekonomi lain, bisnes lain. Bisnes perniagaan dia more tu segala urusan berkaitan perniagaan, seperti ada invoice, kemudian kena kenal banyak dokumen-dokumen. Tapi ekonomi tak ada. Ekonomi hanya konsep sahaja. Konsep sahaja. Tiada seronok tu. Tak, kalau kalkulator ekonomi tak susah pun kan. The best part is, dengan tengok keluk saja kamu tahu macam nak jawab. Nantilah kamu join lah kelas cikgu. Kalau kamu nak tahu, join kelas cikgu, InsyaAllah. Senang je sebenarnya. Okay, baik. Jom kita tengok. Okay, itu perjanjian Versailles. Kita dah tengok. Okay, dan satu lagi lupa nak tambah, menetapkan penubuhan Liga Bangsa-Bangsa untuk menggalakkan keamanan dan kerjasama antara bangsa. Wah, buat pertama kalinya cikgu bercakap menggunakan mikrofon ini. Boleh dengar tak? Testing. Boleh dengar Testing. Okay. Akhirnya mic ni boleh diguna pakai rupanya. Testing. 1, 2, 3, testing. Okay, baik. Aduh, yai. Okay, baik. Okay, boleh kita teruskan? Okay, untuk slide seterusnya. Nampak fake je, memang fake pun. Memang fake pun. Ini kan background je. Background sahaja. Okay, so ini adalah antara kita kata sebagai perjanjian Versailles ataupun the Treaty of Peace. The Treaty of Peace, the Allied and Associated Powers. Dia mention kat situ the Allied and Associated Powers and Germany. Treaty with France and Great Britain. Dia mentionkan lagi kat situ, Great Britain. Baik. So kita boleh teruskan untuk bahagian seterusnya. Boleh perjanjian Versailles telah ditandatangani di Istana Versailles, Paris, Perancis pada 28 Jun 1919. Dan kita tengok di sini, berakhir Perang Dunia Kedua, berakhir Perang Dunia Pertama apabila wilayah, inilah dia wilayah yang hijau itu wilayah-wilayah yang diambil daripada Jerman, iaitu seperti kalau kita lihat yang purple tu zon bebas tentera, dan yang oren tu adalah negara yang merdeka, di mana kalau kita lihat yang Alsace-Lorraine itu diserahkan kepada Perancis. Dulu Jerman serah pada Perancis. Kemudian Prussia dan Upper Silesia diserahkan kepada Poland. Dan kemudian Memel diserahkan kepada Lithuania. Tu Jerman juga dulu. Kemudian tu Schleswig Utara diserahkan kepada Denmark ke atas. Rhineland ni dulu adalah Jerman juga, menjadi zon bebas tentera. Dan Lithuania, Estonia dan Latvia menjadi negara yang merdeka. So kalau kita lihat di sini, banyak kawasan-kawasan Jerman telah pun diagih-agihkan kepada negara-negara jiran. Maknanya di sini ini adalah satu perbuatan yang agak memalukan lah.
Okey, agak memalukan Jerman, di mana Jerman rasa tercabar dan dimalukan. So ini tak perlu salin ini tak perlu salin, hanya untuk pengetahuan. Dan Saarland ditabir oleh Liga Bangsa-Bangsa. So inilah yang berlaku kepada dalam perjanjian. Dan Danzig menjadi bandar bebas yang ditadbir oleh Liga Bangsa-Bangsa. So kebanyakan kawasan Jerman telah pun diambil. Okey. Okey, so inilah dia bagaimana Perang Dunia berakhir. Jap. Bagaimana Perang Dunia berakhir. Okey, seronok juga tengok video-video ni. Okey, Perang Dunia Pertama berakhir ni macam mana? Okey, jom kita tengok. Okey. Baik. It wasn't a fighter plane, a tank, or a battleship that spelled the end of the First World War, but a signature in a train carriage made on November 11th, 1918. By the second half of 1918, Germany was in big trouble. It had defeated Russia, but it was losing in France. German forces were being pushed back, and its leaders no longer believed they could win the war. Defeat was coming. One by one, Germany's allies, including Bulgaria, the Ottoman Empire, and Austria-Hungary, pulled out of the fighting and signed formal agreements to stop the conflict. That's called an armistice, and Germany was ready to sign one too. The Allies, led by Marshal Ferdinand Foch, came up with the agreement. It called for fighting to end, for Germany to evacuate, hand over all of its weapons, and return its prisoners. Germany signed it on the 11th of November 1918 in General Foch's railway carriage, with the armistice officially coming into effect on the 11th hour of the 11th day of the 11th month. It would be the end of fighting, for a while at least. In the coming years, Germany would be forced to sign more treaties, including the Treaty of Versailles, which officially blamed Germany for the war and forced it to make big repayments to the Allies. Many historians think those terms played a big part in the rise of Hitler's Germany and the start of World War II just 20 years later. But at the time, everyone was ready for the Great War to end. News spread that the war was over. Queensland Government Gazette, Germany has signed the armistice with the Allies, and that consequently the war that has devastated the world for more than 4 years is at an end. The guns fell silent, and on the front lines, troops cheered and danced. In London, in Paris, in New York, people celebrated too. After more than 4 years of conflict, war was finally over. So itu antara video yang kita boleh lihat berkaitan dengan tamatnya Perang Dunia yang Pertama. So, okey, kita telah lihat kesan Perang Dunia Pertama dan bagaimana ia berakhir, iaitu apabila Jerman bersedia untuk meletakkan senjata. Jadi, apakah kesan Perang Dunia Pertama? So, kalau kita lihat di sini, inilah dia kesan Perang Dunia Pertama. Okey, so kita buat dalam bentuk bubble. Kesan Perang Dunia yang Pertama, iaitu dia berkaitan dengan, pertama sekali, iaitu kita lihat keruntuhan pemerintahan beraja. Okey, dan yang kedua iaitu kemunculan negara-negara baru, dan seterusnya iaitu kebangkitan negara kita, ya, iaitu disekat oleh kerajaan British. So boleh ambil bubble itu untuk kita buat kesan Perang Dunia Pertama. Kesannya adalah keruntuhan pemerintahan beraja, kemunculan negara baharu, dan juga kebangkitan negara kita disekat oleh kerajaan British. Okey. Baik. Dapat? Boleh itulah dia kesan Perang Dunia yang Pertama. So
daripada tadi ada pelajar tanya daripada pagi tadi ada yang berkata bahawa cikgu, bila Perang Dunia Ketiga berlaku? Hai, cikgu cakap tak sangat ke Perang Dunia? Kan? Jangan tak. Tanah Melayu sebenarnya tak terlibat dengan Perang Dunia yang pertama. Tak terlibat secara langsung. Dia terlibat secara tidak langsung. Iaitu nanti kita akan tengok. Yes. Macam mana boleh ada negara baru? Okey, bagus soalan tu. Macam mana boleh ada negara baru? Sebenarnya negara baru dia wujud akibat daripada perpecahan. Okey, Empire Osmania, kerajaan Empire Jerman, Empire Austria-Hungary dan juga Empire Russia. Dia berpecah. So berpecah tu menyebabkan negara-negara yang kecil kat situ dia isytiharkan bahawa mereka merdeka. Okey, kemerdekaan mereka daripada penjajahan kerajaan sebelum ini. Okey, tak apa, kita teruskan dengan, boleh cikgu teruskan kepada next slide. Belum cikgu. Belum. Kenapa nama Perang Dunia kalau bukan satu bumi berperang? Sebenarnya dia dikatakan kenapa dipanggil Perang Dunia kerana negara-negara yang terlibat itu adalah negara-negara penjajah yang mana negara-negara yang dijajah pun turut terlibat secara tak langsung. Contohnya apa tahu? Contohnya kita tahu bahawa Britain menyertai Perang Dunia Pertama. Okey. So, Britain menjajah tanah Melayu, menjajah India, menjajah Mesir. Okey, dan banyak lagi. Jadi, apabila Britain menyertai peperangan tu, Perang Dunia Pertama, Britain telah mengeksploitasi hasil kekayaan, hasil bumi tanah Melayu, hasil bumi India, hasil bumi Mesir. Untuk apa? Untuk dikumpulkan bagi untuk funding peperangan mereka di Perang Dunia Pertama, untuk membiayai peperangan mereka dalam Perang Dunia Pertama. So itu yang dikatakan bahawa tanah Melayu terlibat juga tapi secara tidak langsung. India, Mesir juga terlibat tetapi secara tidak langsung. Jerman pula ada negara-negara yang di luar yang dijajah juga. Jerman mengambil, mengeksploitasi hasil ekonomi negara-negara yang dijajah untuk dia gunakan dalam funding peperangan dia. Jadi oleh sebab itu semua negara yang terlibat tu, Perancis pun ada negara yang dijajah. Kemudian juga Russia pun ada negara yang dijajah. Begitu juga dengan dengan Amerika Syarikat juga ada yang dijajah. Jadi kesimpulannya, diorang yang berperang tetapi negara yang dijajah terlibat secara tak langsung untuk supplykan kewangan, supplykan bahan mentah untuk mereka berperang. Sebab itu dipanggil Perang Dunia. Boleh faham Airusan ni? Okey. Itu sebab kenapa dipanggil Perang Dunia. Okey. Baik. So kita lihat keruntuhan pemerintahan beraja. Okey, maknanya kesan Perang Dunia yang pertama iaitu keruntuhan pemerintahan beraja di mana menamatkan sistem pemerintahan beraja di Jerman. Ada 4 pemerintahan beraja tamat, iaitu Jerman, Austria-Hungary, kemudian juga Rusia serta Uthmaniyah. Di mana kalau kita lihat Jerman, iaitu Kerajaan Republik Jerman didirikan apabila Kaiser William yang kedua ini terpaksa turun tahta dan mendapatkan perlindungan di Belanda. Dia terpaksa turun tahta Kaiser William ni. Nampak aja misai naik ke atas macam garang, tapi sebenarnya dia pun terpaksa larikan diri dan mendapatkan perlindungan di Belanda. Kaiser William yang kedua. Austria-Hungary pula, pemerintahan dinasti Habsburg bertamat, maknanya tamat apabila timbul pemberontakan di wilayah yang dikuasainya, iaitu Maharaja Charles yang pertama ni. Maharaja Charles ni adalah daripada pemerintahan Austria-Hungary. So pemerintahan ini tamat bila timbul pemberontakan di wilayah yang dikuasainya. Ini semua Jerman turun tahta apa semua ni, Austria-Hungary, pemerintahan dinasti Habsburg ni tamat. Ini semua berlaku selepas perang, bukan semasa perang, tapi selepas Perang Dunia Pertama. Selepas Perang Dunia Pertama.
Cikgu suruh ambil yang nota je tau. Bukan suruh lukis muka Kaiser William dengan juga Maharaja Charles. Mentang-mentang Maharaja Charles tu muka jambu. Okay. Jangan kau salin pula, jangan kau lukis muka dia. Okay. Okay. Alah, nak lukis misai. Lukis misai buat sendiri. Lukis kat sini. Kan. Lukis sendiri. Okay. Misai jambu ya. Misai pun jambu. Pun boleh juga misai jambu ya. Tapi tadi ada pelajar tanya, okey cikgu bila nak potong rambut? Patut ke cikgu potong rambut ah? Cikgu rasa macam malas nak potong. Kan? Biarlah. Patut ke? Serabut sangat ke? Okey. Baik. Keruntuhan pemerintahan beraja. Okey, kita dah buat Jerman dan juga Austria-Hungary. Kalau cikgu tak apa tak apa. Okey. Lain macam ayat tuanan. Okey, baik. Okey, dah. Sama patung hulu balang Istana Melaka. Okey, baik. Ada yang tanya, cikgu, Belanda tu apa sebenarnya? Sebenarnya, Belanda ni sebenarnya sekarang ini dipanggil Netherlands. Kadang-kadang dipanggil Holland. Belanda, Holland ataupun Netherlands. Sama lah tu. Sama. Okey. Kalau Dutch ni kalau tak silap cikgu, confuse sikit. Ada yang kata Dutch tu bahasa. Bahasa Dutch. Ada yang kata orang dia. Orang Netherlands tu orang Dutch. Tak tahulah antara orang dia ke ataupun bahasa dia. Nanti cikgu semak balik. Tapi perkataan Belanda ni sebenarnya disebut oleh orang-orang Indonesia sebagai Belanda sebenarnya. Cikgu apa jadi dekat Kaiser William lepas dia turun tahta? Bila dia turun tahta, kalau tak silapnya dia telah mendapatkan perlindungan di Belanda dan dia hidup sebagai orang biasa. Sebagai orang biasa di Belanda lah. Deutschland tu Jerman kan cikgu? Itulah. Okey. Di situ ada kekonfusan kat situ. Kekonfusan. Macam-macam dia orang ni. Deutschland lah. Macam-macam lah. Okey. Baik, kita teruskan. Itu tentang keruntuhan pemerintahan beraja. Okey, Rusia pun ada. Okey, keruntuhan pemerintahan beraja iaitu inilah dia dua lagi kerajaan pemerintahan beraja ni. Okey, iaitu Rusia, pemerintahan Raja Tsar Nicholas kedua ditumbangkan dengan percetusan revolusi di Rusia, dan kerajaan komunis pertama di dunia terbentuk di bawah pimpinan Vladimir Lenin. Tu gambar tu, Vladimir Lenin. Dan berbau ni ada yang tanya kan, Vladimir Lenin ni ada kena-mena ke dengan Vladimir Putin? I don't think so. Sebab nama-nama orang ni memang biasanya sama, kan? Kalau di Russia banyak guna nama Vladimir, Boris, Mikhail, macam tu lah. Banyak nama, guna nama yang sama. Kalau macam di Malaysia ni banyak nama Muhammad, kemudian banyak lah nama-nama yang sama. So itu kerajaan komunis pertama di bawah Russia. Okey. Ya, betul juga Farisha, betul. Empayar Uthmaniyah juga, iaitu Sultan Mahmud yang ke-16. 16, Khalifah Empayar Uthmaniyah telah digulingkan, maknanya telah dijatuhkan
dan Mustafa Kemal Atatürk mengetuai kerajaan Turki bercorak republik. Maknanya kerajaan Turki yang baru bukan lagi kerajaan khalifah. Kerajaan di bawah pimpinan Mustafa Kemal Atatürk ni bukan khalifah. Sebelum itu, kerajaan berbentuk khalifah iaitu Turki Uthmaniyah. So yang ini dah tak ada. Dah runtuh. Khalifah Empire Uthmaniyah diruntuhkan dan juga Mustafa Kemal Atatürk mengetuai kerajaan Turki bercorak republik, maknanya ada corak presiden. So Mustafa Kemal Atatürk ni menjadi kita kata sebagai bapa pemodenan Turki lah pada waktu itu. Namun begitu dia membawa unsur-unsur sekular. Tahu sekular? Sekular tu maknanya unsur-unsur yang memisahkan agama daripada kehidupan. Itu keburukan lah tentang sekular ni sebenarnya. Sekular. Ya, Man. Okay, dah siap? Atatürk ban azan dalam bahasa Arab, cikgu. Ya, betul. Bila slide seterusnya? Okey. Kita akan terus slide seterusnya. Okey. Dah siap dah? Okey, baik. Okey, kita teruskan. Okey, dengan slide seterusnya iaitu yang kedua, kesan Perang Dunia Pertama, iaitu tadi Hanan ada tanya tentang kemunculan negara baru. Kenapa muncul negara baru? Kita lihat, negara baru dilahirkan selepas runtuhnya Empire Austria-Hungary. Austria-Hungary ni besar dulu memang empire yang besar. Kemudian apabila empire itu runtuh, maka wujudlah negara-negara pecahan dia, seperti negara Austria, kemudian Hungary. Dia dah berpisah Austria, Hungary, Czechoslovakia, dan juga Yugoslavia. Ini negara-negara baru yang muncul. Kemudian juga perpecahan Empire Rusia pula membawa kepada penubuhan negara baru. Maknanya negara-negara tu dah berpecah. Empire Rusia berpecah. Negara-negara ini mengisytiharkan kemerdekaan dia. Mengisytiharkan kemerdekaan itu dengan wujudnya negara seperti Poland, kemudian Estonia, dan juga Latvia, serta juga Lithuania. So when you are hungry, not Hungary, Hungary. Dan perpecahan Empire Uthmaniyah menyebabkan muncul negara baru seperti Lebanon, Syria, dan juga Iraq, serta dan itu antara 3 negara yang telah pun wujud akibat perpecahan Empire Uthmaniyah. So inilah dia kemunculan negara baru. Antara poin kita yang terakhir dan nak habis dah ni. Kemunculan negara baru. Empire Austria-Hungary, lahirlah Austria, Hungary, Czechoslovakia, Yugoslavia. Untuk
Perpecahan Empayar Rusia membawa kepada perubahan Poland, Estonia, Latvia dan Lithuania, dan perpecahan Empayar Uthmaniyah menyebabkan munculnya negara seperti Lebanon, Syria dan juga Iraq. So, itu perpecahan Empayar Uthmaniyah. Okey. Kesan Perang Dunia yang pertama. Ini kesan yang kedua. Dia ada 3 kesan. Okey. Okey, siap. Okey, Farisha Azhara pun dah siap. Okey, Fariba pun dah. Bagus. Okey. Dan yang lain-lain? Dah, Wan? Okey, Zarif pun udah. Okey, bagus. Okey, baik. Dan kita lihat kepada seterusnya, iaitu kesan terhadap negara kita. Okey. Saya baik, sebab itu saya dah siap. Ras, kau kena mention bukan macam tu okey, baik. Okey. Baik. Cikgu nak kamu salin kesan terhadap negara kita. Okey. Cikgu nak kamu salin nombor 1 dengan nombor 3 je. Yang nombor 2 tu tak payah. Iaitu kesan terhadap negara kita. Yang pertama, kebangkitan orang Melayu disekat dengan menandatangani perisytiharan perang oleh Raja-Raja Melayu yang menyokong dan memberikan tahan setia kepada kerajaan British. Itu satu. Dan satu lagi yang kamu kena salin iaitu nombor 3. Iaitu British memanipulasikan kemakmuran ekonomi negeri Melayu dan beliau menggunakan wang. British menggunakan wang hasil biji timah dan getah untuk membiayai operasi dalam Perang Dunia yang pertama. So nombor 2 tu tak perlu ambil. Nombor 1 dengan nombor 3 sahaja. Itulah kesan terhadap negara kita. Kesan terhadap negara kita. Kebangkitan orang Melayu disekat dengan menandatangani perisytiharan perang oleh Raja-Raja Melayu yang menyokong dan memberikan tahan setia kepada kerajaan British. Kemudian juga British memanipulasikan kemakmuran ekonomi negeri Melayu, iaitu British menggunakan wang hasil biji timah dan getah untuk membiayai operasi peperangan mereka dalam Perang Dunia Pertama. Rupa-rupanya duit kita, duit biji timah kita, duit getah kita, semua British guna untuk support dia punya peperangan dalam Perang Dunia Pertama. Jadi dia akan apa? British akan berterima kasih pada kita. Thank you Malay. Thank you Malayans because of helping us to fight in the First World War. Padahal kita pun tengah kami tak pernah sokong kau pun. Jadi macam tu lah Pungkok dia, thank you. Itulah pasal kan. Lama tak dengar perkataan tu Pungkok. Lain macam garang dia. Pungkok. Kita tak dapat benefit apa-apa. Tak ada. Kita tak dapat benefit apa-apa pun. Malah kita punya biji timah dengan getah habis
dijual untuk kekayaan mereka. Kita ni dapatlah saki baki dia. Dapatlah saki baki dia. Dia tak minta izin, tiba thank you. Itulah pasal. Okay, tak minta izin pun tiba-tiba thank you ya. Bagi dia makan slipper. Okay. Baik, dah siap? Belum. Belum. Kadang-kadang kan belajar ekonomi, belajar sejarah ni, dia datang dengan emosi baru tu seronok. Macam mana nak belajar emosi dalam pelajaran sains ke, dalam pelajaran kimia ke, dalam pelajaran matematik, macam mana nak bagi emosi macam tak ada emosi kan. Tapi kalau sejarah ada emosi. Okay. Kena ada passion. Ya, betul. Betul ada passion. Kan. Sejarah dia kena ada emosi. Okay. Ya, baru feel bila belajar. Yes. Kalau belajar sejarah sama seperti belajar kimia ke atau belajar fizik ke kan, memang mengantuk lah. Memang mengantuk lah. Kan. Dia kena subjek yang berbeza, cara yang berbeza. Okay. Baik. So dah kita pun dah habis. Ini slide kita yang terakhir. Okay. Kita dua sedih. Okay. Okay, kalau dah kita akan okay, kita pun dah pukul 6 dah ni. Okay, kita akan tamatkan kelas kita dengan kita nak tengok tentang The Great Depression. Okay, tentang The Great Depression, iaitu krisis ekonomi terburuk dalam sejarah dunia. Dan ini berlaku selepas Perang Dunia yang Pertama. Okay, so dah siap Boleh cikgu stop akan slide belum lagi Dah okay, baik. Dah. Okay, kalau dah. Okay. Dah, okay, dah Okay, kalau dah cikgu akan stopkan slide. Okay, dan sekarang kita akan lihat okay, berkaitan dengan okay, satu lagi